Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda menonton YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi isu berkaitan satu penumbuhan jawatan kuasa yang diarahkan oleh MKI untuk dilaksanakan jawatan kuasa khas berkenaan, dan ada pula isu daripada kalangan anggota DAP meminta supaya dalam jawatan kuasa tu kena ada orang bukan Islam. Pun begitu, jom kita lalui cerita ini satu persatu untuk kita lihat apa yang berlaku dengan lebih luas. Pada 5 Disember tahun 2023, Datuk Setia Dr. Naim, iaitu Menteri Agama, telah mengeluarkan satu kenyataan rasmi. Dia sebut, kenyataan media Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berkaitan perlantikan dan mesyuarat pertama jawatan kuasa mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri DUN untuk menggubal Undang-Undang Islam. Kerajaan menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj, Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mengenai penubuhan jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal Undang-Undang Islam. Jawatan kuasa khas semasa mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-70 pada 28 Ogos 2023. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, juga telah memaklumkan Jemaah Menteri mengenai titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor tersebut dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 30 Ogos 2023. Jawatan kuasa khas ini bertanggungjawab untuk mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri dalam penggubalan Undang-Undang Islam serta bidang kuasa Mahkamah Syariah sebagaimana yang diperuntukkan di bawah butiran 1 Senarai Negeri Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Penubuhan jawatan kuasa khas ini merupakan salah satu usaha dan komitmen kerajaan untuk menyelesaikan isu konflik bidang kuasa antara persekutuan dan negeri demi memartabatkan dan memperkasa perundangan syariah dan sistem kehakiman syariah di negara ini. Kerajaan telah bersetuju untuk melantik individu yang mempunyai kredibiliti serta mempunyai kepakaran dan pengalaman yang luas dalam bidang perundangan untuk menganggotai jawatan kuasa khas ini. Anggota jawatan khas ini terdiri daripada 11 anggota. Saya sebut seorang saja. Yang pertama iaitu Yang Amat Berhormat Tun Datuk Seri Zaki bin Tun Azmi, mantan Ketua Hakim Negara sebagai pengerusi. Dan yang lain tu orang yang hebat-hebat juga. Datuk Setia Muhammad Zawawi bin Saleh, mantan Hakim Mahkamah Persekutuan. Datuk Setia Haji Salahuddin, anggota Majlis Agama Islam Selangor. Nazri bin Abdul Rahman, Datuk Nazri bin Muhammad, Ketua Hakim Syar'i Mahkamah Syariah Negeri Melaka dan sebagainya lah. Jadi, jawatan kuasa khas ini ditubuhkan untuk dia nak selesaikan satu masalah besar yang ada hari ini, iaitu adakah DUN, iaitu negeri-negeri ini, dia boleh buat undang-undang sendiri ataupun hari ini kita kata undang-undang syariah. Undang-undang syariah ni dia daripada bawah DUN. Adakah mereka ini dibenarkan ataupun kalau dibenarkan memang dibenarkan pun, cumanya tahap kebenaran itu bagaimana dan apakah yang dapat diselesaikan dengan konflik di antara dua mahkamah besar di Malaysia, iaitu Mahkamah Persekutuan dan juga Mahkamah Syariah di negeri masing-masing apabila berlaku pertindihan kuasa. Benda ini boleh dijalankan pada zaman PMX, walaupun orang kata PMX ni liberal dan sebagainya, ia telah dijalankan secara profesional pada zaman PMX. Tak perlu tukar kerajaan yang sedia ada pun telah telus. Alhamdulillah. Seterusnya sahabat-sahabat, ada daripada kalangan orang yang bukan Islam daripada DAP, iaitu antara parti yang ramai juga anggotanya di dalam kerajaan perpaduan pada hari ini. Dan kenyataan itu agak kontroversi. Ahli Parlimen Beruas, Nge Ko Ham, dia kata kerajaan disaran melantik pakar daripada masyarakat bukan Islam untuk membantu jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi DUN untuk menggubal Undang-Undang Islam yang ditubuhkan awal bulan ini. Ahli Parlimen Beruas, Nge Ko Ham, menjelaskan langkah itu bagi mengambil kira pandangan orang bukan Islam sebelum sebarang perubahan pada undang-undang dibuat. Beliau juga mengingatkan perlembagaan dibentuk dengan mengambil kira kepentingan semua golongan. Maka sebarang perubahan yang memberi kesan kepada kaum dan agama mesti dibincangkan secara menyeluruh untuk mengelakkan konflik. Dalam mengharmonikan undang-undang syariah dengan perlembagaan, adalah penting pandangan orang bukan Islam diambil kira supaya hak dan perlindungan yang diberikan oleh perlembagaan kepada orang bukan Islam serta asas negara kita tidak terjejas, katanya dalam kenyataan seperti dilaporkan oleh Free Malaysian Today FMT. Jadi secara umumnya dia kata
kena libatkan orang bukan Islam di dalam mesyuarat berkenaan. Saya tak setuju dengan kenyataan beliau. Bukan saya seorang saya tak setuju. Ramai orang tak setuju tentang kenyataan daripada beliau. Kerana penubuhan jawatan kuasa berkenaan berada di bawah MKI, Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam. Jadi untuk orang-orang Islam sahaja. Dan hasil daripada perbincangan jawatan kuasa yang ditubuhkan berkenaan akan dibawa pergi kepada Duli Yang Maha Mulia Tan Selangor yang menjadi pengurusi MKI dan dibincangkan di dalam MKI. Dan kemudian setelah itu MKI akan bawa perkara itu di dalam perbincangan dengan Majlis Raja-Raja. Dan perbincangan Majlis Raja-Raja akan membuat satu keputusan dan tindakan yang selanjutnya. Jadi tidak ada keperluan untuk penglibatan daripada kalangan orang bukan Islam kerana isu ini adalah semata-mata isu orang Islam. Melainkan ada keperluan itu yang difikirkan oleh jawatan kuasa untuk melibatkan daripada kalangan orang bukan Islam. Tetapi kalau kita tengok daripada senarai yang diberikan oleh Datuk Seri Naim itu, semua orang yang terlibat sama ada dia pernah terlibat di dalam Mahkamah Persekutuan ataupun di dalam Mahkamah Syariah dilibatkan di situ. Bahkan ada beberapa orang masih lagi berkhidmat di dalam Majlis Perundangan yang profesional pada hari ini. Oleh sebab itu ada kenyataan akhbar daripada Dr. Muhammad Naim berkaitan tentang hal ini. Dia kata cadangan berkaitan perlantikan pakar bukan Islam dalam jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam yang dibuat ahli parlimen berwas Koham adalah tidak berasas. Katanya perkara dasar termasuk isu-isu dasar perundangan dan kehakiman syariah melibatkan urusan umat Islam akan dirujuk MKI yang dipengurusi Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, selain merujuk kepada pihak berkuasa agama Islam negeri-negeri. Oleh yang demikian, semua pihak adalah diseru supaya tidak mengeluarkan sebarang kenyataan yang boleh mengundang kegilasahan awam. Bahkan kenyataan daripada ahli parlimen berwas itu juga mengundang kemarahan ataupun kemurkaan daripada Sultan Selangor. Sultan Selangor berikan kenyataan beliau. Direkodkan dalam Malaysia Gazette disebutkan bahawa Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah mengingatkan rakyat, khususnya mereka yang bukan beragama Islam, agar menghormati dan tidak mencampuri urusan berkaitan hal ehwal agama Islam di negeri ini, di negara ini. Baginda yang juga pengurusi MKI bertitah majlis tersebut memegang amanah dan tanggungjawab bagi melaksanakan segala hal ehwal berkaitan umat Islam. Titah baginda, MKI juga dianggoti oleh pakar-pakar yang arif dalam pelbagai bidang, khususnya melibatkan undang-undang dan agama Islam. Sehubungan dengan itu, baginda mengharapkan agar ahli-ahli politik, khususnya yang bukan beragama Islam, untuk tidak terus-menerus mencampuri urusan hal ehwal agama Islam. Malah, penganut agama-agama lain seharusnya mencontohi umat Islam yang tidak mencampuri hal ehwal agama lain di Malaysia. Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Nur, menegaskan bahawa pakar bukan Islam tidak perlu dilantik bagi membantu jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi DUN untuk menggubal undang-undang Islam. Beliau berkata tiada keperluan meletakkan pakar bukan Islam dalam jawatan kuasa itu kerana dalam kalangan masyarakat Islam di negara ini terdapat ramai golongan pakar dalam undang-undang Islam. Menurut beliau, terdapat ramai daripada kalangan pakar dalam bidang itu berkhidmat di institusi pengajian tinggi tempatan, bidang kehakiman syar'i dan mereka yang mempunyai pengalaman sebagai hakim serta peguam. Selain itu, setiap individu yang terlibat dalam proses penggubalan undang-undang Islam perlu mempunyai latar belakang akademik yang khusus dalam ilmu-ilmu berkaitan hukum syarak, termasuk ilmu fiqh, usul fiqh, ulum tafsir, hadis dan mustalah hadis, di samping penguasaan ilmu seperti nahwu, saraf dan balaghah. Setiausaha Agung UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajid Dusuki, menempelak cadangan ahli parlimen berwas Datuk Ngeh Koham mengenai lantikan pakar daripada masyarakat bukan Islam untuk membantu jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri DUN untuk menggubal undang-undang Islam. Menyifatkan cadangan itu sebagai tidak berpijak di bumi nyata, Ashraf Wajdi menegaskan tiada keperluan untuk pakar bukan Islam dilantik dan jawatan kuasa khas bagi mengkaji bidang kuasa Mahkamah Syariah menurut Perlembagaan Persekutuan itu. Katanya cadangan itu hanya bakal mencetuskan polemik yang tidak perlu dalam suasana harmoni rakyat pelbagai agama dan kaum selama ini. Sejak merdeka, Mahkamah Syariah adalah dikhususkan kepada rakyat beragama Islam. Proses menambah baik dan menaik taraf Mahkamah Syariah yang dilakukan sejak UMNO menerajui kerajaan sentiasa dibuat secara bertahap dan mengambil kira ruang lingkup kuasa yang dibenarkan Perlembagaan Persekutuan. Malah sepanjang proses menaik taraf Mahkamah Syariah, baik dari segi pentadbiran, kompetensi, emolumen dan penggajian hakim dan pegawai Mahkamah Syariah, bentuk dan tahap hukuman yang diperuntukkan di bawah kuasa Mahkamah Syariah tidak pernah sesekali mengambil atau mencabuli hak warga bukan Islam. Untuk naik taraf ataupun upgrade Mahkamah Syariah ini bukan baru berlaku 1-2 hari ni. Dia dah berlaku lama dah. Dan yang buat usaha-usaha tu bukan daripada kalangan orang bukan Islam. Ia daripada kalangan orang Islam yang mempunyai kepakaran-kepakaran masing-masing dalam bidang masing-masing. Akhirnya kita dapat menaik taraf sedikit demi sedikit, dan usaha hari ini, jawatan kuasa yang ditubuhkan hari ini, ia adalah bertujuan untuk nak naik taraf
taraf lagi mahkamah syariah yang ada pada hari ini. Sahabat-sahabat, menariknya kenyataan ngekoham tadi bukanlah kenyataan rasmi daripada DAP. Apatah lagi setiausaha DAP Anthony Loke sendiri berikan kenyataan yang menyanggahi ngekoham tadi. Petaling Jaya, cadangan ahli parlimen beruas ngekoham supaya seorang pakar perlembagaan bukan Islam dilantik dan jawatan kuasa khas berkait undang-undang syariah adalah satu kekhilafan. Akui setiausaha agung DAP Loke Siu Fok. Loke berkata beliau menyedari kenyataan dibuat ngeh itu akan menimbulkan polemik. Kononnya DAP cuba mencampuri urusan agama Islam. Ini tidak benar sama sekali. DAP menghormati kebijaksanaan Sultan Selangor dalam membuat sebarang keputusan mengenai urusan Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam MKI, katanya. Dalam pada itu Loke berkata masyarakat bukan Islam tidak perlu bimbang mengenai perkara itu kerana sebarang pindaan undang-undang melibatkan hak bukan Islam perlu diperhalusi dan diputuskan oleh Jemaah Menteri. Dan seterusnya proses seperti biasa perlu dilaksanakan di Parlimen. Tegasnya DAP komited terhadap prinsip menghormati antara satu sama lain. Keharmonian antara agama dan kaum merupakan tanggungjawab kita bersama, katanya. Ahli Parlimen Bangi Syahrizan Johan daripada DAP pula menegaskan ahli jawatan kuasa berkenaan sudah tentu akan membuat kajian secara objektif tanpa melangkau hak bukan Islam. Dan menariknya, apabila kenyataan dikeluarkan daripada pelbagai pihak, daripada Sultan sehingga menteri, daripada menteri sehingga kepada setiausaha UMNO sampailah kepada orang-orang besar yang berada di dalam DAP sendiri, maka akhirnya ngekoham keluarkan kenyataan permohonan maaf. Sehingga ia dijelaskan baru-baru ini, saya tidak mengetahui bahawa jawatan kuasa khas tersebut sebenarnya telah dibentuk oleh MKI yang dipengerusikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Oleh itu, saya dengan ini menarik balik cadangan saya dan memohon maaf dengan tulus hati. Saya tiada niat langsung untuk campur tangan dalam hal ehwal agama Islam, katanya. Itulah sahabat-sahabat yang berlaku 2-3 hari ini. Iaitu satu isu yang agak menarik, satu proses, satu usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui MKI yang dipengerusikan oleh Sultan Selangor. Ia adalah satu usaha yang bagus yang pasti akan disokong oleh semua rakyat Malaysia. Wallahu ta'ala alam, sahabat. Adakah anda rasa video hari ini bermanfaat? Saya cadangkan anda untuk dapatkan Sahih Bukhari yang ada di sini. Saya letakkan link dekat bahagian description. Semoga kita dapat upgrade juga kefahaman Islam kita. Wallahu ta'ala alam, sahabat. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.